السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam Jumaat yang berbahagia ini kita dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita, dan alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-12, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi terjemahannya, inna sesungguhnya, alladzina mereka yang, yakhshawna takut, rabbahum penjaga mereka, bil ghaib pada ketika tidak dilihat, lahum maka bagi mereka maghfiratun pengampunan, wa ajrun dan ganjaran kabirun yang besar. Yang pertama sekali yang nak kita bincangkan ialah soalan ni, apakah hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Masa kita maklum, ayat sebelum ni dia menceritakan tentang keadaan orang kafir yang berada di dalam neraka dan perbualan dan percakapan mereka di dalam neraka. Jadi dalam tafsir dinyatakan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang keadaan orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan keadaan orang-orang yang bahagia, iaitu orang-orang yang dihukumkan sebagai ahli syurga. Dan setengah ulama menyatakan bahawa ayat innal ladzina yakhshawna rabbahum ni dia ialah ayat selingan di antara kisah ahli syurga, di antara kisah ahli neraka di akhirat dan di dunia. Maksud sebelum ni, ayat-ayat ni menceritakan tentang keadaan orang kafir di akhirat, berada di dalam neraka. Dan selepas ayat ni, dia akan membincangkan keadaan orang kafir di dunia. Jadi ayat ni diletak di tengah-tengah untuk kita tadi mengetahui apakah keadaan sebaliknya. Sekiranya orang kafir mempunyai keadaan sedemikian di dunia dan di akhirat, jadi apakah keadaan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ayat innal ladzina yakhshawna rabbahum ni dia ialah perincian kepada surah Al-Fatihah yang kita baca. Maksudnya bila kita membaca surah Fatihah, kita baca allazina an'amta alaihim, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Jadi apakah perincian kepada nikmat tersebut dan apakah nikmat yang Allah Ta'ala berikan? Maka dalam ayat ini dinyatakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka ialah al-khasyah, iaitu rasa takut. Dan Allah Ta'ala iringi dengan maghfirah, pengampunan dan ganjaran yang amat besar. Dari itu hubungan ayat yang sedang kita bincangkan ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan persoalan kedua yang boleh kita bincangkan daripada ayat 12 ni ialah mengapakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan di awal ayat tadi dengan lafaz inna. Lafaz inna ni dia bermakna sesungguhnya. Lafaz inna kan diletak di awal ayat untuk menguatkan sesuatu fakta. Jadi mengapakah sesuatu ayat tadi memerlukan kepada lafaz inna? Maka dia merujuk kepada dua perkara. Pertamanya, sama ada orang yang mendengar sesuatu ayat tadi berada di dalam keraguan. Sekiranya orang pendengar berada di dalam keraguan, maka kita kena memulakan ayat kita dengan lafaz inna.
Jadi apabila Allah Ta'ala menyatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka apakah keraguan yang wujud di dalam diri manusia yang diutuskan rasul-rasul kepada mereka sehingga menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguatkan ayat tersebut dengan lafaz inna, maka di situ ada satu perkara yang perlu kita renung bersama. Maksudnya apabila Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina yakhshawna, lafaz yakhshawna dia tidak merujuk kepada amalan yang zahir. Lafaz yakhshawna dia merujuk kepada amalan rohani, maksud amalan yang berada di dalam hati manusia. Jadi keraguan yang ada di sisi manusia ialah manusia kebanyakannya memahami amalan yang zahir akan membawa kepada sesuatu kurniaan. Tetapi yang dinyatakan dalam ayat ni, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah hasil daripada amalan yang zahir. Maksudnya kita semayang seumur hidup kita, kita berpuasa, kita berzikir, kita membaca Quran. Segala amalan-amalan zahir tadi, dia mestilah membawa kepada satu hasil, iaitu al-khasyah. Sekiranya amalan yang zahir membawa kepada khasyah, barulah khasyah tersebut akan mendatangkan maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi ini perkara yang perlu kita renung, kan? Maksudnya ramai manusia menganggap dengan semata-mata kita melakukan amalan zahir, kita pergi ke masjid, kita menunaikan haji, kita menunaikan umrah, kita membaca sesuatu perkara, dengan semata-mata amalan zahir kita menyangka kita akan dikurniakan dengan pengampunan dan ajar daripada Allah. Tapi daripada ayat ini kita fahami bahawa orang yang dikurniakan dengan pengampunan dan orang yang dikurniakan dengan ganjaran ialah orang yang dikurniakan dengan hasil daripada amalan zahir tersebut, iaitu al-khasyatu, takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi disebabkan ada keraguan ataupun salah faham di dalam diri manusia, maka ayat ini dimulakan dengan lafaz inna yang bermakna sesungguhnya. Kemudian persoalan ketiga yang kita nak bincangkan ialah apakah makna al-khasyah. Khasyah ni dia merujuk kepada makna takut. Dan di dalam bahasa Arab dia ada beberapa lafaz yang lain yang juga merujuk kepada makna takut, seperti lafaz al-khawf, seperti lafaz al-wajilah, seperti lafaz al-ishfaq. Jadi apabila kita merujuk kepada tafsir, maka ulama berkata al-khasyatu altafu min al-khawf. Masalah lafaz khasyah ni dia merujuk kepada tingkatan tertinggi dalam masalah ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya manusia yang lalai, kan, manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila Allah Ta'ala ingin menariknya beribadat, apabila Allah Ta'ala ingin mengurniakan kepadanya taubat, pertama sekali Allah Ta'ala akan mencampakkan kepadanya ketakutan yang diistilahkan di dalam bahasa Arab sebagai al-khawf, ketakutan tadi. Kemudian dia akan beribadat, memulakan ibadat sehari demi sehari, setahun demi setahun. Di penghujung ibadat tadi barulah dia dikurniakan dengan al-khasyah. Jadi untuk kita membezakan lafaz itu, maka lebih baik kalau kita terjemahkan al-khasyah, al-khawf tadi dengan makna ketakutan, dan lafaz al-khasyah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini kita terjemahkan dengan makna kegerunan, kan? Kegerunan sebab dinyatakan dalam tafsir Kushairi, lafaz al-khasyah annaha qaribatun minal haibah. Dia adalah lafaz yang hampir-hampir sama maknanya dengan al-haibah yang bermakna kegerunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di awal ibadat dikurniakan kepada manusia rasa takut. Takut kepada kematian, takut kepada dosa, takut kepada salah silap. Kemudian apabila dia beribadat semakin dekat kepada Allah, dia akan dikurniakan dengan satu kurniaan yang diistilahkan sebagai al-khasyah yang bermakna kegerunan. Jadi suatu dalam setengah tafsir dia nyatakan al-khasyah ialah khawfun yashubuhu ta'zim. Lafaz khasyah ni dia merujuk kepada ketakutan yang disertai dengan ta'zimun, bermakna pengagungan. Jadi semata-mata takut itu di peringkat awal, tapi di penghujung Allah Ta'ala akan kurniakan bersama-sama dengan takut tersebut ta'zimun, iaitu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan persoalan keempat yang kita boleh bincangkan ialah apakah sebab yang akan membawa sifat khasyah tadi. Maksudnya di awal ibadat, kita akan ditarik kepada ibadat dengan sifat al-khawf. Kemudian kita beribadat, di hujung kita akan dikurniakan dengan khasyah. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi persoalannya, apakah yang menyebabkan seseorang tadi di hujung perjalanannya kepada Allah dikurniakan dengan khasyah,
maka kita boleh rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang gerun kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, ialah al-ulama'u, yang bermaksud al-arifuna, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi dimaksudkan dengan al-ulama, golongan yang satu-satunya kumpulan manusia yang gerun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diistilahkan sebagai al-ulama'ul arifun, yang bermaksud manusia yang diberikan ilmu, al-arifuna bihi, yang dikurniakan dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami daripada situ, apabila kita mula berjalan di dalam ibadat dengan Allah Taala mencampakkan rasa takut tadi, kita beribadat sehinggalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang tadi mengenal Allah, yang diisahkan sebagai al-ilmu tadi ataupun al-ma'rifatu, maka dengan ilmu dan ma'rifah itulah yang akan mendatangkan rasa al-khasyatu, kegerunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian persoalan kelima yang kita boleh bincangkan, dari apabila Allah Ta'ala memuji golongan yang mendapat ganjaran daripada Allah, Allah memuji mereka dengan satu sifat, iaitu al-khasyah. Jadi apakah faedah daripada khasyah tadi? Maksudnya apabila seseorang tadi beribadat, dikurniakan dengan ilmu, mengenal Allah, dan dikurniakan dengan khasyah, apakah faedah wujudnya khasyah di dalam diri? Tanda seseorang tadi telah dikurniakan dengan khasyah, faya'budunahu wa la ya'sunahu, maka seseorang tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan diri kepada Allah Taala, wa la ya'sunahu, dan tidak lagi menderhakai Allah. Maka oleh sebab itulah Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, al-khasyatu hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi ta'ala. Sesungguhnya khasyah ni, kurniaan khasyah yang bermakna kegerunan tadi, itulah satu-satu perkara yang akan menghalang bainaka wa baina ma'siyatillah, antara kamu dan antara maksiat menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, al-alimu, maksudnya orang yang dikurniakan dengan ilmu, yang dikurniakan dengan khasyah tadi, ialah man lam yusyrik bihi syai'an, ialah orang yang telah terselamat daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa halla halalahu, dan menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan, wa harrama haramahu, dan perkara yang orang yang mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, wa ayqana bi annahu mulaqih, dan dia meyakini annahu, dia akan bertemu dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala muhasibun bi amalihim, akan menghisap segala amalannya. Dari itu ialah perkara yang akan mendatangkan khasyah, iaitu al-ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu tadi ialah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dah faham makna al-khasyah tadi, sebab ni ialah ilmu ketuhanan, jadi tidak bermaksud ilmu yang akan mendatangkan khasyah tadi ialah semata-mata ilmu zahir, seperti sekiranya kita mempelajari bahasa Arab, ataupun sekiranya kita tadi mempelajari fiqh semata-mata, ataupun sekiranya kita mempelajari usul fiqh, ataupun sekiranya kita mempelajari mantik, ataupun kita mempelajari mustalah hadis, lalu kita sangka ilmu itulah yang akan membawa kepada khasyah, maka itu ialah salah faham. Jadi dimaksudkan dengan ilmu yang akan mewariskan khasyah kepada seseorang ialah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang diistilahkan sebagai ma'rifatullah. Jadi persoalan ke-6 kita boleh bincangkan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-12 ni, kerana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum, maksudnya sesungguhnya mereka yang yakhshawna, gerun, rabbahum, kepada penjaga mereka. Jadi nak kita bincangkan, mengapakah Allah Ta'ala menyebut lafaz Rabb? Kerana lafaz Rabb dia tidak merujuk kepada sesuatu yang menakutkan. Kerana sekiranya kita nak menzahirkan nama Allah yang menggerunkan, nama yang menggerunkan seperti Al-Qahar, seperti Al-Jabbar, kan, maksudnya Al-Muntaqim, yang maha muntaqim, maknanya yang Al-Syadidul Iqab, kan, yang amat bersangatan siksaannya. Jadi perkataan ada beberapa nama Allah yang merujuk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, kegerunan kepada Allah. Tapi apabila Allah Ta'ala menyatakan yakhshawna, Allah Ta'ala iring lafaz yakhshawna tadi dengan nama yang amat lemah lembut,
iaitu Rabbahum, penjaga, pemelihara, pembimbing, pengasuh dan seumpamanya. Jadi difahami daripada hubungan lafaz yakhshawna yang merujuk kepada kegerunan, Rabbahum yang merujuk kepada kasih sayang kecintaan, maka difahami daripada situ ialah talazumul khawfi wal raja. Maksudnya hubungan yang tidak boleh dipisahkan antara takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam masa yang sama kita mesti mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita kena takut kan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama kita kena mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Mengampun. Jangan sekali-kali kita rasa dosa telah membinasakan aku. Aku sudah tidak ada lagi harapan. Aku ialah orang yang binasa. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan aku. Maka itu ialah putus asa yang diajarkan oleh syaitan. Jadi nak dimaksudkan sekarang, jangan sekali-kali kita 100% kekal di dalam ketakutan. Bahkan ketakutan tadi mesti diimbangi dengan lafaz Rabbahum. Lafaz yang merujuk kepada pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia berkata dalam kitabnya Minhaj Abidin, yang terdapat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menggabungkan antara ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam masa sama kita mesti mengharap. Dan jangan sekali-kali salah satu tadi lebih. Tapi yang dinyatakan dalam kitab-kitab bahawa kan, sebagai contohnya Imam Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu dia berkata, sekiranya seseorang tadi sedang berada dalam kesihatan, maka hendaklah dia tadi menguatkan bahagian ketakutan tadi. Maksud jangan sekali-kali dia dalam keadaan yang sihat kan, dia semata-mata memandang kepada pengampunan Allah, dia tidak memandang kepada siksaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu akan menyebabkan dia tadi lalai dan berterusan di dalam maksiat. Tapi Imam Sulaiman Darani berkata, sekiranya seseorang tadi takut, kan dia berada dalam kesakitan, maka pada ketika itu hendaklah dia tadi menguatkan ar-raja, pengharapannya, pengampunan, memohon mengampun daripada Allah Ta'ala, memohon agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembuhkannya dan seumpamanya. Kerana Imam Abu Sulaiman Darani dia berkata, dia kata hendaklah hati tadi yang menguasai hati tersebut ialah al-khawfu, ketakutan kepada Allah. Fa'idha ghalaba ar-raja, sekiranya pengharapan telah menguasai hati, kan, fasadal qalb, dia khawatiri hati tadi akan rosak. Kerana amat jarang kan manusia yang boleh kekal beribadat dalam keadaan dia tadi melupakan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaannya ibadat tadi akan menurun. Dari itu ialah hubungan mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lafaz Rabb yang merujuk kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selepas yakhshawna, supaya kita sentiasa mengimbangi ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lafaz seterusnya Allah Ta'ala nyatakan ialah innal lazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi kita ada satu lafaz yang diterjemahkan dengan bil ghaib. Jadi lafaz bil ghaib ni dia daripada sudut makna yang untuk senang kita fahami. Setengah ulama dia mentafsirkan bil ghaib tadi ialah pada ketika bersendirian. Bil ghaib maksudnya fi al ghaib. Maksudnya pada ketika seseorang tadi bersendirian. Maksudnya nak diajarkan bahawa, maksudnya nak diberitahu ialah seseorang tadi semasa dia tadi berada di hadapan manusia, dia akan beribadat. Kan dia akan sembahyang, dia akan membaca Al-Quran, dia akan berzikir. Tapi persoalannya, boleh tak dia mengekalkan keadaan tersebut bil ghaibi pada ketika dia bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah pujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menjaga amalan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekiranya kita tadi hanya beramal di hadapan manusia, maka itu dihukumkan sebagai riak. Tapi sekiranya kita tadi boleh beramal sama di depan manusia pun kita mengekalkan amalan, kerana apabila kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita mengekalkan amalan, maka itulah tanda orang yang akan mendapat pengampunan dan ajrun kabir, kurniaan daripada Allah yang amat besar. Jadi itu faedah menyebut lafaz bil ghaib. Kan dia merujuk kepada orang yang beribadat walaupun dalam keadaan bersendirian. Jadi itulah makna pertama yang boleh kita fahami daripada lafaz bil ghaib tadi. Dan dalam masa yang sama, ulama juga mentafsirkan bil ghaib tadi itu ialah orang yang
takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi tidak dilihat. Jadi pertama, lafaz bil ghaib itu dia merujuk kepada keadaan diri kita. Kita yang bersendirian tidak dilihat oleh manusia. Tapi setengah ulama berkata lafaz bil ghaib dia juga boleh merujuk kepada lafaz Rabb tadi tu. Maksud kita takutkan kepada Allah dalam keadaan kita tidak lagi, masih kita belum melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama tafsir dalam mensyarahkan makna tadi tu, dia membawa satu riwayat sebagai contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada sahabat. Dia berkata, Abu Ubaidah bin Jarrah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ahadun khairun minna? Maksud dia tanya, wahai Rasulullah, kami ialah sahabat-sahabat, kami berjuang dengan kamu, kami berkorban untuk agama. Hal ahadun khairun minna? Adakah manusia lain yang lebih baik daripada kami? Maksud saya nak Abu Ubaidah ibn Jarrah berkata, Abu Ubaidah, maka Nabi berkata, na'am, ada manusia yang lebih baik. Qaumun min ba'dikum, satu kaum yang akan datang selepas kamu, yu'minu nabi, mereka beriman denganku, walam yarawni, dan mereka tidak melihat aku. Jadi itu salah satu makna yang ulama bagi tahu bagaimanakah kita tadi mencintai Nabi Muhammad dalam keadaan kita tidak melihat Nabi Muhammad. Begitu juga macam mana kita tadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu salah satu tanda atau salah satu keadaan orang yang dinyatakan di dalam ayat ke-12 ni, lahum maghfiratun, yang akan dikurniakan dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rujuk kepada penutup kepada ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa orang yang bersifat dengan sifat sedemikian, yang dikurniakan dengan khasyah, akan dikurniakan dengan dua kurniaan. Pertama ialah al-maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua ialah ajrun kabirun. Jadi lafaz maghfirah ni dia merujuk kepada, kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dituntut dengan dua perkara. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi lafaz salli tu dia merujuk kepada rahmat dan kurniaan. Dan lafaz salim dia merujuk kepada keselamatan. Jadi itulah sentiasa kan, apabila kita tadi meminta sesuatu daripada Allah ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti melalui dua hubungan tadi. Maksudnya memohon kerahmatan yang diistilahkan sebagai ar-raja, dan salim, takutkan kepada kebinasaan, takut kepada tercabut keimanan yang diistilahkan sebagai at-taslim ataupun as-salam. Jadi apabila kita dah mengetahui ada dua hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sama juga apabila Allah Taala nak kurniakan lagi. Apabila kita sentiasa memohon keselamatan, maka Allah Taala akan memberikan kepada kita maghfiratun, pengampunan. Jadi pengampunan ialah keselamatan daripada kejahatan dosa tu, keselamatan daripada kejahatan nafsu ammarah. Jadi maghfirah tadi, kesannya di dunia ialah as-sakinah tu, ketenangan di dalam hati manusia, dan al-maghfirah tu tadi di akhirat ialah terselamat daripada api neraka Jahannam. Jadi itu makna maghfirah tadi, dia merujuk kepada keselamatan, dan keselamatan dia merujuk kepada salah satu sifat yang kita dah bincangkan tadi, yang perlu ada dalam diri kita ialah al-khauf, iaitu takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun lafaz ajrun kabir, lafaz ajrun kabir dia merujuk kepada lafaz as-salat tadi, maksudnya selawat kepada Nabi, yang merujuk kepada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kurniaan daripada Allah, maksud kita apabila kita beribadat, kita mengharapkan kurniaan daripada Allah. Jadi apakah kurniaan yang Allah Taala akan berikan dengan lafaz ajrun kabir? Maka kita bahagikan kepada dua juga. Kurniaan di dunia ialah nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurniaan di akhirat ialah ad-darajatul ula 'indal malikil muqtadir. Maksudnya di akhirat kurniaan yang paling agung ialah darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kurniaan yang Allah Taala akan berikan. Maksud kurniaan tu pun dia ada dua. Satu, kurniaan yang berbentuk keselamatan yang diistilahkan sebagai pengampunan, dan kedua ialah kurniaan yang berbentuk kurniaan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahmat di dunia yang paling besar dikurniakan kepada kita ialah ilmu tentang dirinya Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebagai penutup kepada ayat ni, maka apakah yang dituntut daripada apabila Allah Ta'ala menceritakan terdapat satu golongan manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikurniakan dengan keselamatan dan dikurniakan dengan ganjaran yang besar. Maka apabila Allah Ta'ala menceritakan sedemikian, apakah tuntutannya ke atas diri kita? Maka tuntutannya di atas diri kita ialah al-ibadatu beribadat. Maksudnya, kita dituntut beribadat daripada umur kita 15 tahun. Kenapa bila kita balik, kita dah dituntut beribadat. Jadi persoalannya, ibadat yang kita dah buat 10 tahun, 20 tahun tadi, ada tak mendatangkan al-khasyah tadi? Mendatangkan kegerunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah bagi tahu, hanya orang yang gerunkan daku saja, aku akan berikan dengan keselamatan dan ganjaran. Jadi persoalan ni kita tanyalah diri kita. Adakah kita sudah dikurniakan dengan rasa kegerunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun yang diistilahkan sebagai khasyah? Sekiranya kita masih belum dikurniakan, maka hendaklah kita tadi memikirkan di manakah kesilapan di dalam ibadat yang kita buat. Kerana sekiranya ibadat tadi betul, maka seseorang tadi mesti dikurniakan dengan al-khasyah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat Al-Quran, dia kadang-kadang dia dalam bentuk penceritaan. Allah menceritakan orang yang khasyah diberikan ganjaran. Tapi ayat yang berbentuk penceritaan ni diistilah sebagai khabariyah. Ayat perkhabaran. Lafzan dari segi lafaz ni. Maksud daripada segi struktur ayat dia ialah ayat perkhabaran. Ayat tentang penceritaan. Tapi kebanyakan ayat Quran dia mempunyai makna insya'iyah ma'nan. Daripada segi makna dia bermakna insya'iyah. Insya'iyah salah satu daripada maknanya ialah ayat-ayat yang berbentuk arahan. Maksud setelah kamu mengetahui ayat ini, maka aku ada satu arahan. Tersirat daripada ayat ini ialah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beribadatlah sehingga dikurniakan dengan khasyah. Maksudnya sebelum khasyah tadi akan dikurniakan dengan makrifat dulu. Maksudnya jangan sekali-kali kita beribadat dan kemudian tanpa kita ketahui apakah hasilnya. Kemudian kita berasa gembira. Kemudian kita dah berasa bangga dengan ibadat yang kita buat. Dengan berapa banyak Quran yang kita dah baca. Dengan berapa banyak sembahyang yang kita dah buat. Haji dan umrah sebagainya. Dengan sedekah. Dengan semata-mata banyak saja amalan. Tanpa kita dikurniakan dengan hasil, maka kita dah berasa cukup. Maka itulah yang nak diajar oleh ayat ni. Jangan kamu beribadat dan jangan kamu berhenti daripada beribadat selagi kamu tidak dikurniakan dengan khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu penutup daripada ayat ke-12 ni. Maksudnya apakah yang dituntut daripada kita yang setelah Allah memberitahu kepada kita sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka lah yang akan diberikan ganjaran. Maka tuntutan ke atas diri kita ialah al-ibadatu. Maksudnya adalah kita tadi beribadat. Dan beribadat ialah perjalanan jasmani dan rohani. Maksud ibadat ialah salah satu perkara yang perlu kepada bimbingan. Kan sebagaimana kita nak membaca Al-Quran, kita perlu kepada bimbingan syekh untuk membetulkan lidah, makhraj dan seumpamanya. Apabila kita nak pergi haji dan umrah, kita akan ada kursus haji, dan kita ada kursus umrah dan seumpamanya. Dan apabila kita nak melalui jalan ibadat di atas sirat mustaqim, jalan kerohanian, maka kita perlu juga mempunyai guru membimbing kita supaya kita tadi dibimbing untuk sampai kepada al-ma'rifatu dan al-khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dan moga-moga kita dapat menghayati ayat tersebut apabila kita baca dan kita ulang pada setiap malam. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi keselamatan dan kerahmatan kepada kita, segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar aziz sattar wa ghafar rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.